Oke, kali ini kita akan menggunakan kemudahan YouTube ini ya, untuk belajar sedikit tentang sains komputer. Oke, so yang baru mengambil sains komputer ni boleh tengok YouTube ni, lepas itu ambil sedikit nota dia. Oke, hari itu sudah kita bincangkan ni. Oke, untuk tingkatan 4 nanti kita akan belajar, ada 3 bab saja, tak banyak kan, sedikit saja. Oke, untuk yang ini semua kita akan belajar, ini topik ni agak panjang lah. Oke, 100 lebih kurang ada 180 muka surat. Oke, untuk bab 1 saja. Oke, kemudian di sini ada sedikit, lepas paling pendek ini bab 3. Oke, untuk hari ini kita akan belajar strategi penyelesaian masalah. Oke, ini sebenarnya anda sudah belajar ya 3 topik ini. Oke, 4 topik ini lah. Sudah anda belajar di tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Tapi yang itu adalah menggunakan Python, Scratch. Yang kali ini kita akan belajar menggunakan Java. Oke. Kita tengok buku teks. So, anda semua sudah tengok buku teks kan? Kalau tidak ada, boleh tengok. Oke, dalam soft copy ataupun YouTube ini. Oke, yang pertama, strategi penyelesaian masalah. Oke, semua topik. Oke, ataupun mata pelajaran ada belajar strategi penyelesaian masalah. Sains pun ada. Oke, matematik pun ada. Oke, komputer pun ada. Oke. So, di sini tak perlu kita cakap panjang sangat. Oke, masih ingat kan ni? Ini satu code So, ini anda perlu belajar. Ini ialah coding Java. Oke, coding Java. So, lain sikit lain sikit. Yang warna hijau ni apa maksud simbol ni? Masih ingat kan? Dalam Python pun ada. Oke. Kita tengok di sini. Ada point tak sini? Oke, di sini lah. Oke, pengetahuan cara memahami cara penyelesaian sesuatu masalah dan menterjemahkan cara penyelesaian tersebut kepada algoritma yang difahami oleh komputer. Yang difahami oleh komputer. Ini adalah strategi penyelesaian. Kita tengok yang pertama. Keperluan. Kenapa kita perlu belajar strategi penyelesaian masalah? Anda pelajar sekalian boleh salin nota ini. Nota ini anda boleh salin. Yang cukup warnakan. Cukup gariskan. Yang pertama, meningkatkan kemahiran berfikir. Ini tak nampak warna dia. Meningkatkan kemahiran berfikir. Membantu pengembangan sesuatu konsep. Tak nampak juga. Mewujudkan komunikasi dua hala. Maksudnya ada hubungan, ada perbincangan di situ. Menggalakkan pembelajaran kendiri. Maksudnya contoh sekarang kan MCO ataupun CMCO. Kita tak pergi ke sekolah, so anda macam nak belajar. Saya boleh menggunakan kemudahan internet, YouTube ataupun juga pembelajaran dia. So di sini ada 4 kemahiran berfikir, pengembangan sesuatu konsep, mewujudkan komunikasi dua hala dan pembelajaran kendiri. Belajar sendiri. So anda hari ini ibu bapa pun sudah beli buku. So boleh cetak. Gunakan buku. Nak buku pendek kan buku panjang? Kita pulang guna buku pendek lah. Guna buku pendek. So salin nota ni lah. Tajuk dia salin. Di sini penyelesaian masalah. Apa maksud penyelesaian masalah? Proses mengkaji putaran sesuatu masalah untuk mendapatkan penyelesaian. So maksudnya kita akan mengalahkan komputer untuk membuat kerja kita lah. So di sini ini sudah kita belajar teknik. Kita belajar seulang lagi. Ulang kaji lagi. Tapi ada nama dia berbeza sikit dalam ASK. So kita ambil yang terbaru ni lah. Teknik pemikiran computational ini tajuk besar dia. So anda salin ni. Yang pertama, lelayan. Dalam contoh ASK buku tingkatan 1 dia lain sikit lah. So di sini saya
Ini lagi mudah kita paham. Oke, pecahkan masalah kepada bahagian yang kecil. Ini lagi kita paham. Contoh ni lah. Oke, basikal ni kan. Kita pecahkan dia komponen ni. Oke, roda. Oke, apa benda ni? Oke, pernah bawa basikal kah? Basikal kan sekarang ada ni kah? Dulu adalah, sekarang tak tahu ada ke tidak. Oke, ni apa benda? So, kita bagikan kepada komponen-komponen kecil lah. Oke, ini adalah teknik lelayan. Oke, ini simbol dia. Ini simbol ni penting juga. Takut dia keluar nak exam. Simbol ni kamu lukis juga lah. Simple saja. Ini dia. Simbol ni lukis. Oke, masalah besar pecahkan kepada kecil-kecil. Oke. So, itu teknik lelayan. Oke. Yang kedua, pengecaman corak. Pattern. Oke, pattern. Pengecaman corak. Oke, ini mencari persamaan antara masalah. Oke, apa persamaannya? Oke, salin ini. Oke, persamaan dia. Contohnya basikal dengan basikal ni. Kereta proton. Contoh semua kereta proton dengan kereta MIV. Contohnya Pro 2. So, kita cari persamaannya lah. Contoh basikal ni kan dia ada persamaan dia kan. Oke, ada 2 roda. Ada basikal 3 roda. Oke. So, semua ni adalah 2 roda lah. Oke, kemudian kita tengok di sini ni. Oke. Ini adalah dia punya gambar aja. So, lukis gambar aja ni. So, ini corak yang sama kan kita cari. Okay. Kemudian yang ketiga, peniskalan. Okay, peniskalan. Okay, di sini peniskalan apa maksudnya? Mencari penyelesaian yang tepat kepada masalah yang dihadapi. Okay, ini kamu salin. Peniskalan maksudnya kita akan cari mencari penyelesaian. Okay, cari penyelesaiannya. Oke, di sini ada satu soalan juga di sini. Pernah keluar ada SPM, model. Oke, apa maksud model? Model maksudnya perwakilan masalah, idea umum. Oke, yang boleh diselesaikan. Oke, gariskan ini salin juga Oke, contohnya biasanya ini kita akan gunakan dalam matematik. Contohnya formula segitiga kan. So, dia ada satu model di situ, ada satu formula. Di mana 1/2 dalam tinggi dalam tapak. Okay, so itu adalah luas segitiga. Asalkan kamu jumpa simbol segitiga atau bentuk segitiga, kita cari luasnya, kita guna rumus yang sama atau formula yang sama. Itu maksudnya peniskalan lah. Oke, dia ada satu model sudah, ataupun bahasa lain kita panggil dia sebagai model. So dia sudah ada nampak ada cara kita menyelesaikan dia. Oke, sekarang segi 4, segitiga. Ada dia punya model sudah. Oke, ini simbol, peniskalan. Oke, last kali. Ini semasa tingkatan 1, apa nama dia? Algoritma, dia ada satu nama lagi. Oke, so kita ambil guna nama ini lah. Oke, di sini kita bangunkan penyelesaian langkah demi langkah. Tadi peniskalan kita mencari penyelesaian, mencari penyelesaian. Oke, di sini kita selesai masalah juga, tapi kita langkah demi langkah lah. Oke, peniskalan. Oke, ini contoh shortcut kita. Ini dah. Atau pencatatan dia. So, di dalam topik, dalam bahagian ini, kita merujuk kepada shortcut satu lagi ialah catatan dia. Oke, ada 2. Oke, 2 ni benda ni kita panggil dia sebagai alatan lah. Oke, alatan. Ataupun kita panggil dia algoritma. So, lukis gambar aja ni. Oke, selesai itu sahaja untuk pembelajaran kali hari ini. Ini adalah latihan. Oke, untuk hari ini kita belajar apa itu keperluan. Kenapa kita perlu belajar penyelesaian masalah. Lepas itu 4 teknik pemikiran. Oke, competition. Oke, itu sajalah untuk pembelajaran kali seterusnya. Kita akan belajar ini lah. Ciri-ciri penyelesaian. Oke, ciri-ciri penyelesaian masalah. Ataupun kita nak sambung sikit.
Tak banyak lah, ni sikit je. Jadi je penyelesaian masalah. So di sini ada 3, cost, masa. Okay, lepas itu satu lagi apa? Sumber. Okay, sumber. So salin nota ni lah. Salin nota ni kita tengok. Okay, cost. Penyelesaian masalah cost. Okay, contohnya apa cost yang kita perlukan kan? Okay, kalau nak selesai masalah. Contohnya sekarang nak bina satu rumah. Okay, rumah itu berapa cost kita perlu? Itu contoh lah. Okay, cost. Berapa cost? Adakah cost itu melibatkan menambahkan productivity? Okay, contohnya sekarang MCO kan, CMCO nak online. Okay, kamu nak beli handphone baru atau komputer baru. Adakah menambahkan productivity kita? Ataupun hanya membuang masa kamu main game lagi banyak. Itu tak berbaloi kan cost. Okay, so masa kita gunakan. Okay, handphone baru adakah dia menyebabkan masa kita? Ataupun kita ada cara lain. Okay, dalam sini melibatkan masa untuk sesuatu projek disiapkan mengikut masa ditetapkan. Okay, ini adalah masa yang kita tetapkan lah. Okay, sini ada satu benda ni panggil sebagai catakan. Apa tu catakan? Ini dia catakan. So nanti projek kamu perlu buat lah. Okay, catakan boleh lukis sikit simple ni. Lukis sikit lah. Lukis sikit saja. Tak banyak, simple saja. Kemudian sumber. Kita tengok akhir sekali sumber. Okay, sumber di sini contohnya dia rujuk kepada stok ataupun bahan mentah. Stuff. Okay, so kalau nak buat rumah mesti ada wang, ada bahan mentah kan, batu-bata semua tu. Okay, sumber. Okay, so ini adalah sumber lah. So ciri-ciri penyelesaian. So kalau nak penyelesaian yang bagus, kita perlu rujuk kepada 3 benda ni lah. Okay, 3 benda ni. Contohnya portfolio kita kan. Nak buat portfolio mesti ada buatkan cost. Lepas tu mesti ada masa kan bila nak siap. Lepas tu sumber dia, duit tu datang dari mana? Kerajaan negeri ke kerajaan pusat? Okay, itu sahajalah pembelajaran kita hari ini. Okay, dua bahagian yang kecil saja. Okay, sekian. Terima kasih.